Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Jadi hari ini saya dan rakan-rakan akan berkongsi tentang beberapa masalah tingkah laku kanak-kanak yang ibu bapa perlu ketahui dan apa penyebabnya serta cara untuk mengatasinya. Jadi jom. Jadi yang pertama adalah masalah tingkah laku kanak-kanak yang tidak mahu melakukan sebarang rutin kehidupan mereka. Sebagai contoh, tidak mahu makan dengan sendiri, tidak mahu mengemas mainan selepas bermain dan sebagainya. Mereka akan tunggu ibu bapa mereka yang buatkan semua itu untuk mereka. Kenapa terjadi macam tu? Sebab mereka terlalu bergantung kepada ibu bapa. Nak makan, tunggu ibu bapa suap. Lepas main, biarkan, tunggu ibu bapa yang kemas. Kerana apa? Sebab sudah terbiasa dididik sebegitu. Jadi apa yang ibu bapa perlu lakukan adalah beri peluang kepada kanak-kanak untuk berdikari, makan dengan sendiri, mengemas mainan selepas bermain dan sebagainya. Selain itu, ibu bapa juga tidak perlu menyiapkan segala-galanya untuk kanak-kanak. Sebaliknya, apa yang ibu bapa perlu lakukan adalah bersama-sama melakukan sesuatu tugasan itu bersama kanak-kanak. Jadi semasa kita tolong dia kemas mainan, ibu bapa tolong mengemas mainan, ibu bapa beritahu lepas main kena simpan balik, macam ni, tunjuk contoh yang baik dan beri dorongan kepada kanak-kanak agar mereka berasa terdorong untuk melakukan sesuatu tugasan tersebut dan tidak bergantung kepada ibu bapa. Jadi bila diorang dah terbiasa buat sesuatu yang betul, jadi mereka akan terbiasa membentuk diri mereka untuk berdikari dan buat sendiri. Masalah tingkah laku kanak-kanak yang kedua adalah kanak-kanak sering bercakap kasar, tinggi suara dan mudah marah. Kenapa perkara ini boleh terjadi? Ini adalah kerana mungkin persekitaran kanak-kanak tersebut yang mendorong kanak-kanak untuk berperwatakan seperti itu. Cakap kasar, cakap seperti orang dewasa, mudah marah dan sebagainya. Jadi apa yang ibu bapa perlu lakukan adalah bentuk diri kanak-kanak tersebut untuk menjadi lebih tenang. Kalau mengikut Islam, apabila kita marah, kalau kita sedang berdiri, kita kena duduk. Dan jika kita sedang duduk, kita kena baring ataupun minum air, dan itu akan sedikit menenangkan kanak-kanak tersebut. Dan selain itu, ibu bapa juga perlu sering menegur jika kanak-kanak tertinggi suara tanpa mereka sedar. Contoh, nantilah. Kanak-kanak cakap macam tu kan. Jadi itu adalah mungkin disebabkan persekitaran mereka yang mendorong mereka menjadi seperti itu. Jadi apa yang ibu bapa perlu lakukan adalah menunjukkan tutur kata yang sopan. Apabila berborak sesama orang dewasa, ibu bapa perlu menunjukkan tutur kata yang sopan, lemah lembut, tak perlu tinggi suara, kasar-kasar. Sebab apa? Sebab kanak-kanak ni mereka mudah mengikut apa yang mereka dengar, apa yang mereka lihat. Jadi ibu bapa boleh mula dengan menunjukkan contoh yang baik supaya kanak-kanak boleh meneladani mereka. Dan jauhkan kanak-kanak daripada persekitaran kurang bagus untuk mereka. Selain daripada itu, ibu bapa juga boleh mengamalkan perjanjian bersama kanak-kanak. Seperti kalau nak minta sesuatu, cakap tolong. Contoh, tolong papa, tolong adik papa buat robot ni. Bapa juga apabila bertutur dengan kanak-kanak, ibu bapa perlu cakap, adik, tolong papa siram bunga jom. Kan lebih sedap dengar daripada kita cakap, adik siram bunga. Itu lebih kepada mengarah. Dan juga ibu bapa perlu mengamalkan ucapan terima kasih. Terima kasih papa tolong adik buat robot tadi. Terima kasih adik sebab tolong papa siram bunga. Menunjukkan penghargaan kepada kanak-kanak. Jadi dengan mulakan dengan dua ucapan yang agak remeh bagi setengah orang, tetapi sangat memberi impak kepada diri kanak-kanak tersebut, malahan kepada ibu bapa. Selamat mencuba. Mari kita ke masalah tingkah laku kanak-kanak, penyebabnya dan cara atasinya yang lain. Hai dan Assalamualaikum. Terima kasih kepada pembentang pertama sebentar tadi, iaitu Nur Syazwanis binti Fazli.
Seterusnya, saya Wan Nuriza binti Wan Nazri, nombor matriks 42030019111. Salah satu masalah tingkah laku kanak-kanak adalah disebabkan kerana kanak-kanak ingin melakukan aktiviti yang mencabar sehingga menyebabkan mereka ingin melakukan aktiviti yang berbahaya seperti melompat dari tempat yang tinggi. Perkara ini dikatakan demikian kerana setiap kanak-kanak mempunyai perasaan ingin tahu yang tinggi sehingga menyebabkan mereka ingin melakukan aktiviti bermain yang dilarang oleh kedua ibu bapa mereka. Hal ini kerana kanak-kanak sering tertanya-tanya mengapa ibu bapa mereka melarang mereka untuk melakukan aktiviti bermain seperti itu. Dan mereka juga ingin merasai sendiri perasaan ketika melakukan aktiviti bermain tersebut kerana bagi mereka aktiviti itu kelihatan menyeronokkan. Walau bagaimanapun, terdapat juga beberapa kaedah untuk mengatasi masalah tingkah laku kanak-kanak itu. Antaranya ialah ibu bapa berperanan untuk memberikan penerangan yang jelas tentang kesan-kesan buruk yang bakal berlaku sekiranya kanak-kanak melakukan aktiviti yang mencabar itu. Sebagai contoh, kanak-kanak berkemungkinan besar akan tercedera akibat terjatuh daripada lompatan yang tinggi. Selain itu, kaedah untuk mengatasi masalah tingkah laku kanak-kanak ini ialah dengan cara ibu bapa hendaklah mencadangkan pelbagai aktiviti yang kreatif dan selamat untuk kanak-kanak. Contohnya, ibu bapa boleh melakukan aktiviti sukaneka bersama kanak-kanak di halaman rumah agar dapat memantau keselamatan kanak-kanak sekaligus kanak-kanak akan berasa lebih teruja dan seronok kerana dapat melakukan aktiviti bermain bersama-sama. Itu saja pembentangan daripada saya. Seterusnya saya akan serahkan kepada pembentang ketiga iaitu Wan Nurul Rehana binti Azizi. Terima kasih kepada Wan Nurul Izzah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya pembentang ketiga iaitu Wan Nurul Rehana binti Azizi, nombor matrik 4203000951 akan meneruskan isu masalah tingkah laku kanak-kanak. Pada era ini, kita boleh melihat bahawa kanak-kanak mudah menunjukkan emosi mereka terhadap ibu bapa dan tidak menghiraukan tentang keadaan sekelilingnya. Salah satu masalah menunjukkan tantrum kepada ibu bapa ialah kerana tidak dapat memiliki barang atau mainan yang diingini oleh mereka. Perkara ini berlaku akibat ibu bapa yang sering mengikut kehendak anak-anak mereka pada setiap masa, dan ini akan menyebabkan anak-anak tidak dapat membezakan yang manakah keperluan dan kehendak mereka. Oleh itu, terdapat beberapa langkah dan cara untuk mengatasi masalah ini. Yang pertama, ibu bapa perlu mendidik kanak-kanak untuk membezakan keperluan dan kehendak kepada kanak-kanak sejak kecil lagi. Bak kata pepatah, meluntur buluh biarlah dari rebungnya. Cara ini akan mengajar kanak-kanak belajar untuk mengawal emosi mereka sekiranya tidak dapat memiliki barang atau mainan yang diingini oleh mereka. Selain itu, langkah yang kedua yang boleh diatasi keadaan ini ialah ibu bapa perlu mengajar kanak-kanak untuk menerapkan sikap hanya satu mainan sahaja. Konsep ini membuatkan kanak-kanak untuk memilih mainan yang diingini dengan bijak. Sebagai contoh, ibu bapa membawa kanak-kanak memasuki gedung mainan dan memberikan anak-anak untuk memilih hanya satu mainan yang diingini oleh mereka sahaja. Konsep ini dapat mengajar kanak-kanak bahawa bukan semua mainan atau mainan yang dimahukan dapat diperoleh. Sekian saja daripada saya. Seterusnya, Muhammad Hakimuddin. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kepada pembentang ketiga iaitu Wan Nurul Rehana. Saya merupakan pembentang yang terakhir iaitu Muhammad Hakimuddin bin Jalaluddin dengan nombor matrik saya ialah 4203001871. Masalah tingkah laku anak-anak yang terakhir ialah kanak-kanak lebih suka bermain gadget iaitu permainan video game berbanding dengan melakukan aktiviti sukan sehingga perkembangan fizikal mereka menjadi perlahan. Hal ini dikatakan demikian kerana penggunaan gadget ataupun telefon pintar oleh golongan kanak-kanak pada masa ini semakin aktif. Pengurangan kawalan daripada ibu bapa terhadap anak-anak mereka merupakan satu asbab isu ini berlaku.
Tambahan lagi, ibu bapa yang sibuk dan penat menguruskan urusan harian akan sewenang-wenangnya memberi anak-anak mereka bermain gadget bagi mengurangkan tekanan hidup mereka. Oleh hal yang demikian, terdapat beberapa langkah yang boleh diambil untuk mengatasi masalah isu tersebut. Yang pertama ialah ibu bapa perlu membuat jadual harian untuk anak-anak mereka bagi menyeimbangkan aktiviti penggunaan gadget dan aktiviti fizikal, iaitu bersukan. Hal ini wajar kerana kewujudan jadual harian secara langsung dapat mengawal aktiviti harian anak-anak mereka dengan aktiviti yang lebih produktif dan mengurangkan anak-anak bermain gadget. Ibu bapa perlu memastikan jadual harian yang telah dibuat perlu dipatuhi semaksimal mungkin. Baiklah, seterusnya, langkah yang kedua pula ialah bagi mengatasi masalah ini juga ialah ibu bapa perlu tegas dalam mendidik anak-anak selain menjadi contoh yang terbaik terhadap anak-anak mereka. Hal ini dikatakan demikian kerana tindakan ibu bapa yang tegas membuatkan tingkah laku anak-anak mereka lebih terkawal. Selain itu, anak-anak juga mempunyai sifat yang suka mengikuti aktiviti ataupun tingkah laku orang di sekeliling mereka. Oleh itu, ibu bapa perlu menjadi contoh seperti melakukan aktiviti harian yang lebih sihat berbanding dengan lebih banyak menghabiskan masa penggunaan telefon pintar di hadapan atau semasa bersama dengan anak-anak. Sekian, ini saja daripada saya dan kumpulan saya. Sekian, terima kasih.